Ya Allah, Ya Allah. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebutkan bagaimanakah nak menjadikan Nabi sebagai contoh, itu yang disebutkan laukan baina Rasulullah SAW. Kalau ada bersama dengan Rasulullah agaknya bagaimana kita ini? Kalau Nabi datang ke tempat bilik kita lah agaknya Nabi happy ke Nabi sedih? Itu dulu tanya. Saya pun nak tanya jugalah sebab ada 7 soalan. Saya pun sebab Nabi SAW, apa yang ada kepada Nabi Musa ada kepada Nabi SAW. Disebutkan, dibahaskan oleh para ulama. Di antara contoh mujizat Nabi Musa itu ada pada Nabi. Seperti kalau kita kata Nabi Musa itu dia mengeluarkan air dari celah-celah batu dengan tongkat dia ketuk. Nabi SAW mengeluarkan air juga. Cuma keluarnya air itu daripada celah-celah jari baginda Rasulullah SAW. Sehingga di kalangan para ulama mengatakan, tahu tak kamu air yang paling mulia? Ada yang mengatakan Telaga Kautsar ataupun sungai di syurga. Maka kata para ulama, air yang paling mulia adalah air yang keluar dari tangannya baginda Rasulullah SAW. Itu di antaranya perbincangan para ulama disebutkan. Kalau Nabi SAW bersama dengan kita, kalau Nabi tengok kita punya bilik sekarang ni, atau rumah tangga kita, rumah kita, atau dia cek kita punya laptop, atau dia tengok rancangan TV yang kita tonton, kalau dia tengok cara kita bergaul, bercakap, agaknya Nabi happy ke Nabi sedih? Itu pertanyaan tak perlu jawab yang ni. Masing-masing jawab sendiri. Ini soalan yang kita sebutkan. Sebab kita mendapat kurnia yang terbaik. Di antara ayat yang disebutkan tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ayat itu sebenarnya, asal ayat itu, sebelum itu kita tak dinamakan khairul ummah. Kita disebutkan fi dalalin mubin. Kita ni disebut adalah sebelum itu ikanu min qablu dalalin mubin. Sebelum itu kamu itu adalah kesesatan yang nyata. Tiba-tiba diutuskan Nabi. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim atau minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Telah diberikan kurnia yang paling besar oleh Allah kepada kaum mukminin, yang telah memutuskan kepada mereka itu seorang rasul di kalangan mereka. Nampak? Baru mendapat gelaran khairul ummah. Sedangkan kamu sebelum itu fadhalalin mubin, dapat gelaran khairul ummah itu, yang mana pertama syaratnya adalah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kalau kita kata Nabi Musa ni memang kuat sungguh. Bayangkan tumbuk sekali, Mike Tyson tanya tumbukan dia berapa berat. KO tu. Memang kalau putih mata, kalau ada yang memang pingsan, KO dia panggil. Punya hebatnya pukul. Tapi kalau nak challenge dengan tumbukan Nabi Musa, tak boleh challenge. Mati je main-main. Bahkan dalam hadis disebutkan Nabi Musa pernah menampar malaikat maut, terkeluar mata, balik kepada Allah. Ya Allah, kau hantar kepada aku, kepada orang yang tak nak mati, dah kena tampar pula malaikat maut. Ya Allah. Sampai kata Allah SWT, okey begini, balik, Allah balikan, Allah kata balik, suruh dia letakkan tangan di perut lembu. Di sebalik daripada diangkat tangan tu, sebalik tangan itu kira bulu yang ada, itulah tambahan daripada umurnya. Ini cara bagi Allah SWT. Sebab Allah SWT disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, Allah SWT malu kepada orang-orang yang beriman. Malu Allah SWT, maksudnya Allah SWT menjaga hati atau menjaga daripada orang kasih kepada orang beriman ini. Begitu dengan para rasulnya. Jadi kembalilah malaikat maut tu. Aku datang bukan nak cabut nyawa, jangan tampar sekali lagi. Cuma sekarang ni letakkan tanganmu di perut lembu, nanti aku kira berapa banyak lagi tambahan daripada umurmu dengan kiraan daripada bulu tersebut. Kata Nabi Musa, kalau aku letak dikira, aku hidup nanti lepas dah habis kiraan daripada bulu tu, jadi apa? Matilah. Kalau macam tu tak payahlah tunggu-tunggu sampai itu, sekarang lah kau cabut nyawa. Dapat cabut nyawa. Kalau tidak, kena penampar. Punya kuat je, bayangkan. Nak cerita kuatnya Nabi Musa AS, nak cerita sebenarnya kita juga mesti ada kekuatan. Nabi sendiri ketika mana ditarbiah oleh Allah untuk duduk di wadi atau di lembah, di kampung, sebenarnya untuk juga membina kekuatan daripada fizikal baginda Rasulullah SAW.
Mengembala kambing begitu juga. Mengembala kambing bukan boleh relax macam tu aja, nak tengok yang mana yang keluar daripada apa namanya kumpulan dan sebagainya, terpaksa masuk gua jumpa jin. Itu cerita Al-Albab lah kan. Tapi maksudnya hampa begitu. Sebab dekatnya nak cerita kata kambing itu dengan manusia. Dekat tak agak-agak? Kalau kita tak mandi, sama dengan kambing baru lebih kurang. Nak ceritanya macam itulah, seolah-olah satu latihan bagaimana untuk nak memimpin dan disebutkan tadi. Kalau Nabi bersama dengan kita, agaknya apa perasaan baginda rasa gembira ataupun sedih? Ini soalan. Sebab itu kalau kita nak sebut bagaimanakah yang disebutkan tadi, sebaik-baik umat, Allah sendiri bagi tahu memang ta'muruna bil ma'ruf. Itu mesti ada sifat kamu, iaitu kamu mengajak kepada kebaikan. Tapi bagaimana kamu nak tahu itu ma'ruf? Allah SWT ketika dalam Al-Quran sebutkan kalimat baik, kebaikan itu dengan ma'ruf. Diambil dari kalimat arafah, benda yang diketahui. Bermakna sebenarnya benda baik ini diketahui umum. Maknanya kita tahu ini baik. Yang mungkar itu pun kita tahu benda yang tak baik, yang tak disukai asalnya. Tapi oleh kerana kita ditipu dan talbis oleh syaitan, yang tak baik dinampakkan baik, yang baik dinampakkan tak baik. Sehingga hari ni trend dia, orang-orang nakal ni, orang perempuan sayang, suka. Nampak dulu sekolah tu, kenapa yang teruk sangat perangai ni? Perempuan minat. Cuba namanya ulat buku, Allah panggil nerd. Nampak tak? Sedangkan dan hari ni pun begitu. Kaki masjid malu kalau digelar jadi masjid, kaki perpustakaan. Sedangkan itu gelaran yang baik. Tapi kalau digelarkan dengan gelaran metal dan sebagainya, atau kelompok tertentu yang mana tak baik, bangga. Nak ajak yang baik, ta'muruna bil ma'ruf. Hari ini nak ajak yang baik itu senang tak? Allah buatnya mulut nak ajak yang baik ni, nak jadi khairul ummah macam mana? Nak jadi umat Nabi Muhammad macam mana? Nabi ketika dakwah, nak cakap tentang dakwah mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tahu tak bagaimana sukarnya Nabi SAW, dan Nabi tak pernah berputus asa. Bahkan disebutkan Nabi masuk dari setiap rumah yang berada di kota Mekah, dan kemah-kemah daripada mereka yang berkemah di Mekah ketika dalam musim haji, dan juga peniaga-peniaga yang ada. Punya sukarnya, maksud saya kenapa? Kerana setiap rumah yang dimasuki dan pergerakan Nabi itu sentiasa diiringi oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan juga mereka lain yang nak menghalang dakwah Nabi. Setiap rumah yang dimasukkan oleh Nabi, setelah itu akan dimasuki oleh Abu Jahal. Beritahu, jangan kamu percaya. Sampai begitu, terus direct dihalang. Kita mana ada orang sampai begitu. Kita nak ajak, nak bagi tahu je. Datang, jom kita pergi forum, jom kita pergi malam ni. Ada tu pun kadang-kadang nak cakap malu. Sebab apa? Alah, takut nanti akan dikata, alah, kamu tu macamlah alim sangat, macamlah baik sangat kamu. Kita takut kalimat itu. Tapi kalau kita nak ajak orang tengok wayang, jom tengok wayang, aku bayarkan tu. Oh, belanja pula. Nampak tak? Yang tak baik ini kadang-kadang kita usaha. Tak best kalau buat baik buat jahat seorang-seorang. Kita suka ajak beramai-ramai. Tapi kalau buat baik suka bersama-sama, kononnya kenapa? Supaya ikhlas. Takut riak. Ini semua perkataan-perkataan bohong belaka. Kata Al-Fudail bin Iyad, dikatakan ketika mana membahaskan tentang ikhlas, tentang riak, itu maksudnya apa riak ni? Dia mengatakan setiap perbuatan yang kamu buat, amal baik yang kamu niatkan kerana ingin untuk mendapatkan perhatian ataupun penilaian atau ganjaran daripada makhluk, itu bukan riak, itu syirik. Sebab kamu menyamakan orang itu boleh bagi ganjaran seperti Allah beri ganjaran kepada kamu. Tetapi yang menghalang kamu tak buat perkara baik kerana takut orang kata kamu riak, itu riak. Ada pilihan tak? Tak ada pilihan lah. Kena buat. Yang ini kita kena faham. Ya? Ta'muruna bil ma'ruf. Nampak senang. Oh, kita nak ajak yang baik, Tapi nak ajak yang baik pada zaman kita khususnya. Bahkan itu telah berlaku di zaman baginda Rasulullah. Sebab baginda Rasulullah duduk dalam zaman jahiliyah. Ketika sebelum itu zaman jahiliyah, orang-orang yang mana ketika itu disebut sebagai ummiyin ataupun ummiyun, orang-orang tak tahu baca, tak tahu tentang apa yang disebutkan daripada sejarah. Dikatakan tadi ni terpaksa rujuk kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi yang berada di Madinah.
Ketika mana nak tahu agaknya betul agaknya ni Nabi Muhammad ni Nabi ni. Sehingga kata Rahib ataupun Yahudi mengatakan tanya kepada 3 soalan. Nanti yang timbul surah Al-Kahfi itu tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, tentang Ruh. Itu sebenarnya soalan itu ditanya oleh orang Yahudi yang suruh orang-orang Quraisy tanya kepada Baginda Rasulullah SAW. Itu di antara sebab nuzul daripada ayat tersebut. Nak cerita teruknya, butanya daripada kaum ketika itu. Jadi ta'muruuna bil ma'ruf. Sekarang ini bagaimana cara agaknya? Kita ni kadang-kadang kita kata susah nak buka mulut. Tapi kita tak faham bahawa sebenarnya dakwah itu bukan hanya dengan lisan. Dakwah itu juga bukan hanya dengan maqal, tetapi juga dengan apa? Dengan kita punya akhlak, dengan contoh, dengan kita punya cara yang diperlihatkan. Itu. Dan itulah sebenarnya yang paling sangat memberi kesan kepada dakwah baginda Rasulullah. Sebelum orang dengar Nabi, orang tengok Nabi SAW. Dan segala apa yang diperlihatkan oleh Nabi itu yang menarik. Seperti mana kita katakan, seperti mana Salman Al-Farisi. Dia tengok perbuatan Nabi. Walaupun sudah 3 perkara dipesan oleh guru dia. Tengok, 3 perkara ni kamu bawa, kamu buat, tengok, betul tak? Tapi dia tengok. Dan apa yang dia tengok itulah yang memberi kesan kepada dia untuk membenarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Bermakna peranan, akhlak, adab kita itu. Ini kita cerita kesan kepada orang Islam. Sepatutnya kesan itu lebih jauh kepada orang yang bukan Islam. Saya juga kadang-kadang berduduk dengan mereka para doa yang datang daripada Eropah. Mereka lebih dahsyat dakwah mereka. Mereka bukan hanya peringkat kita hari berdakwah kadang-kadang dengan orang-orang Islam. Mereka dakwah sudah sampai kepada orang yang bukan Islam. Dan mereka memang betul-betul mencontohi kepada cara baginda Rasulullah. Bahkan di antara mereka yang hanya buka booth macam ini, kemudian sediakan tempat makan, minum untuk orang, siapa saja boleh datang untuk makan minum. Itu je, tak cakap pun Islam, tak ada level apa, tak ada. Itu je, datang, duduk, orang datang servis, bagi minum, dahaga, makan lapar, makan. Sampai dikata orang-orang mabuk pun datang. Dia layak, tak cakap pun saya nak cakap sikit tentang Allah, tentang Islam, tak ada. Tapi akhirnya orang yang mabuk tadi datang mabuk, besok dia usahanya kemudian tak malu nak datang mabuk. Datang tak mabuk dah, berhenti mabuk dulu, datang makan ke minum. Lama-lama akhirnya akan tanya tak, kenapa ya kamu bagi makan ni? Senang je. Kerana Islam ajarkan kami untuk berbuat baik. Kerana baginda Rasulullah ajarkan untuk. Mesej itu je memberi kesan. Sebab awalnya tadi itu persepsi yang dilihat. Apa orang tengok kita agaknya? Adakah orang tengok kita akan tergerak dia untuk tarik hati, tak nak kenal kepada adab dan akhlak kita itu? Atau orang tengok kita menyampah, dah lah muka macam tu, perangai, ya Allah, Nabi dah lah muka handsome, akhlak baik, oh hebat. Ada orang muka handsome, akhlak teruk pun orang pun marah. Muka je harap handsome, muka je cantik, tapi akhlak kan teruk juga. Ada orang yang mukanya tak berapa handsome, tapi akhlaknya baik. Orang akan ingat akhlak itu. Oh, dia itu akhlaknya. Tapi bayangkan kalau dah lah muka buruk, akhlak buruk pula, cermin-cerminkan lah. Sebab tu ketika kita bila tengok cermin kan, dia ajarkan doa kan. Apa doanya? Tahu tak? Mesti tahunya. Ini doa, tak payahlah cakap, saya cerita. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau cantikkan akhlakku. Nampak tak? Jadi maknanya nak cerita kata khususnya kepada orang-orang yang bertudung. Sebab yang itu paling banyak tengok cermin. Jangan lama-lama sangat tengok cermin. Sebab apa? Sebab kamu, kita dah cakap, ya Allah, sebagaimana kau cantikkan cipta, kita semua cantik lah. Cuma yang lebih penting daripada itu, kita dah diciptakan cantik oleh Allah, sempurna dah. Yang lebih utama adalah fahassin khuluqi. Ya Allah, nak cantikkan akhlak. Dan akhlaknya dapat sumber daripada mana? Baginda Rasulullah. Allah senang terus-terusan cakap, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sebab itu kata Salman Al-Farisi, "Allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta fi qira'ah." Kami diajarkan oleh baginda Rasulullah semua perkara, bahkan nak buang air pun diajarkan oleh Nabi. Punya sempurnanya Islam itu. Ditunjukkan contoh semuanya oleh baginda Rasulullah. Cuma soalan dia, kita ikut tak contoh tu? Ikut tak? Nah, cuba kita fikir. Yang itu yang kita kata apabila kita cerita pasal cinta, sebab kita nak lahirkan cinta kepada Nabi. Sebab kita dah tengok sekarang ini orang-orang yang mana apabila dia ada minat. Sebab kita hari saya yakin malam ni saya gembira lah, Ustaz Syarif pun gembira dia dapat jumpa peminat-peminat. Betul, peminat sini. Bukan peminat kami, saya tak ada orang nak minat sangat. Yang kita ada ni yang peminatnya baginda Rasulullah SAW. Kita adalah big fan of Rasulullah SAW. Betul? Betul tak? Minat tak Rasulullah? Kita tak ada minat dengan Rasulullah ni. Peminat fanatik kepada baginda Rasulullah. Peminat fanatik kepada para Rasul, kepada Nabi Musa AS. Salah tak kalau kita cakap itu? Tak salah. Tapi kalau peminat fanatik kepada orang maksiat, orang yang tak pernah sembah sekali pun kepada Allah SWT, ini something wrong. Tapi oleh kerana minat tadi ni, dia memberi pengaruh kepada kehidupan. Daripada hujung rambut kita boleh berubah sampai ke hujung kaki kita. Cara berpakaian, cara berjalan, cara bercakap dan sebagainya akan mengikuti siapa yang kita minat itu. Jadi demikian besarnya pengaruh minat dan cinta itu, yang hari ini kita nak hidupkan cinta kepada baginda Rasulullah SAW, cinta kepada para salihin, iaitu para nabi, para rasul, para salihin. Semuanya kita nak suruh kita. Sebab apa? Kalau kita minat, kita akan ikut. Disebutkan. Sebab itulah Nabi Musa sendiri pun kerana minatnya kepada Nabi SAW dan melihat kelebihan umat pun, dia pun berminat nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dia pun berminat sebab kita mempunyai kelebihan itu. Tak muru Nabi ma'ruf. Agaknya kita ni boleh tak nak ajak kepada kebaikan? Nabi ketika datang seorang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat." Nabi kata, "La taghdab." Dia marah. Yang lain lah. Nabi kata, "La taghdab." Marah lagi. Sebab asyik itu je. Faraddada miraran, berulang Nabi cakap. Sebab itu dia punya penyakit dia. Tapi Nabi sendiri tak pernah marah. Maksudnya bukan Nabi tak pernah marah. Nabi marah kalau ianya tentang Allah. Tapi maksudnya sifat pemarah yang tak tentu hala ni tak ada kepada Nabi SAW. Baru Nabi bagi nasihat kepada dia, jelas. Dan mereka lihat Nabi, oh Nabi betul dia cakap jangan marah. Dia sendiri tak marah, tak tentu hala. Kita kadang-kadang sahabat kita jumpa kita ada masalah, kita nasihat, Allahu Akbar sebakul. Tapi time kita kena, Allahu Akbar tak buat pun apa dia cakap. Nampak? Itu beza. Itu pun doa, itu pendakwah mesti ada, kena buat dulu. Seorang datang kepada siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, bawa anak dia. "Wahai Syekh, aku datang ni untuk nak minta kamu nasihat kepada anakku." Nasihat apa? Nasihat supaya dia itu kurangkan, ataupun kalau boleh kurangkan makan manisan, ataupun tinggalkan makan manis. Terlalu makan manis-manis. Syekh Abdul Qadir yang mengatakan 10 hari, kamu balik dulu 10 hari lepas tu bawa jumpa aku. Kenapa pula? Tak apalah, ikutlah. Kadang-kadang orang ni patut-patutlah jumpa dengan ustaz ke atau tu. Benda-benda kecil-kecil macam tu pun kadang-kadang, ya Allah, ini Syekh besar. Ala kulli hal lah, tak apalah. Macam Imam Abu Hanifah, orang hilang barang pun jumpa dia. Macam dukun pula. "Wahai Imam, saya hilang saya punya barang." Jadi saya ni bukan, ini fuqaha, faqih, cerita pasal tu. Syekh Abdul Qadir dia kata, "Bawa balik dulu anak kamu, nanti 10 hari datang." Dia pun tak apalah, ikutlah. 10 hari lepas tu dia datang, bawa anak dia. Kemudian Syekh tu mengatakan, "Wahai anak, kurangkan dan kalau boleh tinggalkanlah makan manis-manis, dia akan mudarat kepada diri kamu." Itu nasihatkanlah. Nah, ayah dia dengar, ya Allah, kalau dulu kan 10 hari sebelum tu cakap begini kan senang, tak payah 2 kali aku datang. Tanya, "Wahai Syekh, kenapa hari ni baru nak cakap, dulu tak cakap?" Dia kata, "Dulu ketika kau datang kepada aku untuk bagi nasihat kepada dia, aku pun minat makan manis-manis juga." Jadi kalau masa tu aku cakap, tak ada lah, tak ada kesan lah kepada. Jadi aku terpaksa tinggalkan dulu. 10 hari lepas tu kamu bawa, ini aku cakap yang aku dah buat dulu. Allah punya. Demikian baginda Rasulullah. Nabi dilihat oleh para sahabat, macam mana mereka tak ikut Nabi? Sebab Nabi buat apa yang Nabi cakap dan akhlak Nabi SAW.
Wa tanhauna 'anil munkar, untuk cegah kepada kemungkaran. Ini pun lebih berat lagi. Semua kita dalam mencegah ini ceritanya nak pegang kepada yang ketiga lah. Fadzalika adha'aful iman. Itu je. Itu pun alhamdulillah kadang-kadang buat tak kisah. Kadang-kadang jadi penonton, kadang-kadang kita ni rida tanpa sedar. Tengok orang couple, wah ni maksiat. Tapi tengok dia buat benda-benda tu seronok pula. Rida tanpa sedar. Nampak tak? Sedangkan wa tanhauna 'anil munkar, dan dicegah kepada kemungkaran itu. Kan? Sebab mencegah kepada bukan mesti kita kena maki dia. Ataupun Nabi Musa, bayangkan dia nak pergi jumpa kepada Fir'aun. Oh, kita tahu dahsyat. Bahkan sampai mengaku Tuhan. Iblis pun tak mengaku diri dia Tuhan. Fir'aun tak mengaku diri Tuhan. Tapi ketika mana Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk nak tegur kepada Fir'aun, apa disebutkan? Wa qula lahu qawlan layyina. Kamu berdua itu, wahai Musa, wahai Nabi Harun, datang kepada Fir'aun, cakap kepada dia dengan perkataan yang lembut. Kita kadang-kadang nada kita nak tegur tu terus tinggi dah. Terus dah bagaimana agaknya? Kalau kita kena tegur, jom, contoh kita kata nak ajak pergi majlis sini. Dulu saya pun ada pengalaman juga. Kita pun macam itulah, persatuan dan sebagainya. Kadang-kadang ada program-program, kadang-kadang kita penat, malas. Tapi kalau caranya kena ajak, kita pergi juga, walaupun kita tidur dalam majlis tu. Tapi kerana nak jaga hati kawan kita dengan cara dia yang baik. Tapi kalau kita cakap kasar, daripada mungkin niat kita ada juga kesian nak pergi, batal terus niat kita. Ada. Bermakna kena ada hikmah ketika mana nak mengajak, dan ada hikmah ketika mana nak menegur. Nabi pun ketika mana nak tegur para sahabat, tengok seorang sahabat ketika mana solat, orang bersir alhamdulillah, dia disebut ya rahmukallah. Jawab pula dalam sembahyang, para sahabat semua melotot matanya. Dia kata, kenapa kamu tengok aku macam ni? Cakap lagi tambah. Tepuk macam tu, marah para sahabat. Tapi selepas solat, Nabi panggil dengan lemah lembut. Kata perawi ini mengatakan, sahabat mengatakan, Nabi tak melototkan matanya, Nabi tak angkat suaranya, Nabi tak tengking dan marah. Tapi Nabi cakap, sesungguhnya solat ini tak wajar untuk dimasuki oleh kata-kata yang lain selain daripada Al-Quran, zikir, tasbih, doa. Kata Nabi, ya Allah, tak pernah aku jumpa guru atau penegur yang lebih baik daripada baginda Rasulullah. Hari ini kita kadang-kadang nak ajak orang ikut Rasulullah. Oh, ini tak ikut sunnah ini tau. Tapi cara tegur itu tak ikut sunnah pun. Dia kata kita tak ikut sunnah, tapi dia tegur tak ikut sunnah. Macam mana? Maknanya bukan hanya mengajak saja kepada kebaikan ikut sunnah, menegur dan mengarah juga kena ikut sunnah Nabi SAW. Dan asas kepada itu atu'minuna billah, iaitu iman. Dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cek iman kita. Cek iman kita. Bagaimana keadaan iman kita. Sebab tu kalau kita sebutkan, saya yakin nak percaya, kalau kita nak kenal dan dekat dengan Nabi SAW, memanglah kita semua kalau kata nak masuk syurga. Tapi kalau kita tak kenal Nabi macam mana, Nabi sendiri itu adalah merupakan kunci kepada syurga. Tak ada orang yang masuk syurga kecuali Nabi dulu kena masuk syurga. Tapi tak kenal Nabi. Berapa banyak kita tahu tentang khususiat Nabi, tentang mukjizat Nabi, berapa banyak kita tahu. Anak Nabi berapa orang, isteri Nabi berapa orang, siapa namanya. Cuba tanya, saya tanya ni, kalau agak-agak boleh jawab tak? Siapa dia nama? Hafal ke tak hafal? Kenapa tak kenal sangat kepada Nabi SAW? Tapi kenapa kita kenal kepada penghibur-penghibur? Kadang-kadang adik-beradik dia sekolah di mana, dia belajar apa, semua kita tahu. Tapi tentang Nabi SAW, kita tanya 10 sahabat yang akan diberikan, yang telah diberi syarah, 10 orang yang akan masuk syurga. Siapa? Kita kata nak masuk syurga, 10 orang yang dah dijamin masuk syurga, Nabi tak kenal. Tak tahu siapa itu pemuda, pemimpin pemuda. Tak tahu Asiyah, isteri Fir'aun, yang dia juga adalah merupakan daripada Sayyidat Al-Jannah. Tak kenal. Jadi kita ni macam mana agaknya yang kita kata nak dekat, tapi tak kenal. Memanglah kita kata kita nak kena ikut sunnah dan sebagainya, tapi kita kenal atau tidak dulu. Sebab kalau kita tak kenal, maka kita tak cinta. Dan itu adalah merupakan sifir, memang betul.
Tapi apabila kita kenal, kita cinta. Tengok orang yang sayang kepada lebih masih lah ni kan, kenal kepada seorang jadi dia minat lah, orang ajak dia minat satu, contohnya siapa namanya tu, Bob Marley contohnya ya. Sebab apa? Dia ni pejuang kebebasan apa semua. Kita, dia nyanyi kita tak faham apa pun. Contoh, pertama kita tak faham dulu kan, tapi kita minat gaya dia, cara dia, kita tahu dia siapa. Akhirnya kita akan nak faham apa nyanyian dia itu. Kita akan kaji apa maksud daripada itu. Oh, kita kaji. Begitulah kalau kita kenal, kita akan haji, kita akan pelajari, kita akan ikut, kita akan, demikian yang kita sebutkan. Jadi pada malam ini saya yakin, percaya sebenarnya apabila kita sebutkan tentang Nabi Musa, Nabi Rasulullah SAW, sebenarnya kita nak ambil ibrah, pengajaran, dan kita nak kita mendekati mereka itu. Maksud mendekati itu adalah untuk kita nak menjadikan mereka itu sebagai role model di dalam kehidupan kita. Jangan kata kita kena tolak lah Nabi Musa, sekarang ni kita ikut Nabi sudahlah. Memang betul, Nabi pernah cakap begitu. Nabi kata kalau Nabi Musa hidup, Nabi Musa akan ikut aku. Tapi bukan bermakna kita kata kerana kita cakap ke Rasulullah, kita tolak para Nabi. Tak. Al-Quran diturunkan, dan Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat, dan ianya terpakai sampai kepada akhir zaman, dan kisah di dalam itu diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai apa? Sebagai pengajaran kepada kita, para Nabi, para Rasul dan sebagainya. Jadi jadikan mereka itu sebagai role model di dalam kehidupan kita ini, supaya kita dapat untuk mengikuti kepada mereka. Jadi mudah-mudahan majlis ini sangat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin.